Baik, saya melihat saya baca ini saya baca dua kali tadi dalam kereta pun saya baca lagi sekali. Saya baca betul-betul kenyataan Datuk Seri Tauhidin, Menteri yang menjaga Parlimen dan juga Menteri Undang-Undang. Saya daripada saya baca, saya punya pandangan, saya minta bila Menteri buat kenyataan, Menteri kena berhati-hati bila membuat kenyataan. Saya contoh, bila dia sebut bahawa dengan alasan perundangan dan kesihatan, dua alasan kata dia, dan dia kata Parlimen tidak boleh bersidang sehingga 1 bulan Ogos, Kabinet dah putus. Saya bila saya baca kenyataan itu, saya kata saya baca 2 kali 3 kali termasuk dalam kereta pun saya baca dia on the way kat sini. Pertama saya tengok kenyataan yang diberi bahawa alasan yang dibagi itulah. Sebab dia bagi, kalau dalam Parlimen dia bagi alasan macam tu, saya ingat kecoh dia pun. Kecoh kata, sebab dia kata yang pertama, kata dia yang melibatkan golongan ahli Parlimen yang berumur lebih 60 tahun, ada lebih pada 77 orang, tak saya kata. Terima kasih lah, sebab saya termasuk golongan itu. Terima kasih lah Menteri fikir masalah kami. Tetapi bagi saya secara peribadi, satu penghinaan kepada saya. Walaupun dia ambil perhatian kepada kami, jadi satu penghinaan. Adakah kami, saya lah tak bercakap ada Parlimen yang lebih 60 tahun ni, takkanlah saya tidak boleh mengikuti SOP. Malu saya dengan cucu saya. Cucu saya masuk tadika, saya balik, saya tanya macam mana. Oh, dia kata very good, dia ikut SOP semua. Dia tanya, takkan Datuk pergi Parlimen, Datuk tak boleh faham SOP? Bagi saya, malulah saya. Jadi jangan, nanti saya kena berhati-hati. Jangan ambil berat pasal, tapi jangan memandang satu penghinaan kepada saya lah. Sedangkan Parlimen bersidang hari itu, saya nak ulang lagi. Waktu bulan 12 dia bersidang, Parlimen kita, saya 2 minggu sekali. Sebab bersidang Parlimen tu dekat lebih sebulan, 2 minggu sekali kita buat swab test. Kemudian Parlimen dah belanja, saya ingat banyak berjuta nak belanja ni. Parlimen letak ni, ini tak ada penghadang ni. Bagi Parlimen ada penghadang. Saya nak cakap dengan orang sebelah saya pun, daripada Parti Putih pun susah tu lah, sebab ada penghadang. Dan SOP dia cukup ketat. Dan dalam masa lebih sebulan kita bersidang, tak ada berkluster, kluster Parlimen. Okey semua. Malah mana-mana orang, mana-mana di Parlimen, termasuk seorang menteri, seorang menteri tak boleh masuk Parlimen. Sehingga kan soalan itu ditanya kepada kementerian berkenaan. Saya pun pelik. Saya kata, kenapa menteri tak datang jawab? Kemudian Timbalan Menteri pun tak datang jawab. Nah, jawapan itu, soalan Parlimen itu dijawab oleh seorang Timbalan Menteri daripada kementerian lain. Saya siasat. Saya kata, kenapa menteri tak datang? Rupanya menteri pada masa itu, dia bayangkan dia tak buat test. Menteri tu tak boleh masuk. Jadi itulah saya kata, kena berhati-hati lah apabila membuat kenyataan bahawa jangan memandang rendah pada kami golongan lebih 60 tahun ni, seolah kami ini lebih rendah daripada budak tadika pula, tidak boleh memahami SOP. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat bahawa bagaimana Kabinet boleh buat keputusan seperti ini. Bagi saya, keputusan yang dibuat oleh Kabinet, kalau betul lah kata Parlimen tak boleh bersidang kerana alasan perundangan dengan kesihatan, bagi saya keputusan ini seolah-olah kontradik dengan keputusan Kabinet yang memperkenalkan membuat vaksin. Apa maknanya, apa artinya hari ini saya diberikan injeksi vaksin? Untuk apa? Apakah tidak akan dengan vaksin yang kita beli berjuta, berbilion? Kalau saya tengok yang kerajaan akan belanja, berapa ramai akan kena. Jadi kalau dah saya ambil, menteri pun ada ambil, pada menteri pun dah ambil vaksin ini, tak yakin ke dengan vaksin yang kita beli, belanja berjuta-juta, berbilion-bilion kita belanja, apa maknanya? Dan diberi keutamaan kepada ahli Parlimen.
Jadi kalau kita yakin vaksin ini boleh menghalang daripada jangkitan COVID-19, dalam masa yang sama semua ahli parlimen mengikut SOP yang telah ditetapkan, tak ada sebab parlimen tidak boleh bersidang. Kalau itu alasan kesihatan, saya ingat itu alasan yang kata kontradik dengan keputusan kabinet dan seolah-olah merendahkan usaha-usaha yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan dalam usaha memerangi COVID, dan juga satu pembaziran wang kerawang rakyat membeli vaksin. Akhirnya menteri sendiri tidak yakin bahawa kesihatan ahli parlimen yang mendapat vaksin ini seolah-olah masih lagi dijangkiti oleh COVID-19. Itu yang isu yang kedua yang saya nak bagi. Isu yang ketiga, mengapa dia kata sehingga 1 bulan Ogos? Saya nak bagi tahu, mungkin kalau itu pegangan dia, bahawa mungkin parlimen ini mungkin tidak boleh bersidang selepas 6 bulan daripada bulan Ogos. Kerana mengapa parlimen tak boleh bersidang? Parlimen tidak boleh bersidang ialah kerana ianya telah dimasukkan di bawah peraturan darurat 2021 clause 14 tak silap saya, yang kata parlimen ditangguh, bukan digantung, ditangguh, dan boleh dia ditangguh, dibubar ataupun dia prorok dengan nasihat Perdana Menteri. Jadi maksudnya ialah bahawa sebabnya parlimen tidak boleh bersidang ditangguh ialah kerana telah dimasukkan di bawah ordinans darurat, yang ordinans 14 kalau tak silap saya. Baik, kita kena faham ordinans darurat. Ordinans darurat ini sekiranya tidak dibawa ke parlimen, ianya masih lagi valid, masih lagi sah selepas 6 bulan tarikh darurat ditamatkan. Contoh, katalah betul tarikh darurat ini ditamatkan pada 1 bulan 8. Ini bermakna kalau parlimen tidak bersidang, parlimen boleh tidak bersidang lagi sehingga bulan 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 sampai bulan 2 tahun depan parlimen masih boleh tidak bersidang kerana ordinans darurat itu masih berkuat kuasa selepas 6 bulan daripada tamatnya tarikh darurat. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya juga saya datang kuasa bebas menasihati agung mengenai darurat. Saya tidak mau menyentuh apa yang kami bincang dalam mesyuarat. Saya nak declare tak dikena-mengena dengan datang kuasa yang saya duduk. Saya tak boleh cerita, tetapi rakyat dah tahu dah, diumum secara jelas bahawa datang kuasa ini ditubuhkan, yang dilantik oleh Ketua Agung ialah untuk menasihati agung mengenai bila darurat nak ditamatkan. Jadi kalau menteri kata 1 bulan 8, seolah-olah bagi saya dia mengenepikan dia jawatan kuasa itu oleh Ketua Agung. Sedangkan jawatan kuasa ini semua orang tahu, dalam umum tahu bahawa jawatan kuasa ini ditubuhkan untuk menasihati agung bahawa bilakah darurat ini patut ditamat. Kalau jawatan kuasa ini mendapati kata bulan 6, bulan 7, bulan 5 dia kata patut ditamat, bermakna seperti mana yang Perdana Menteri maklumkan semalam dalam jumpa dengan ahli di parlimen, Perdana Menteri akan akur dengan pandangan daripada jawatan kuasa ini. Jadi bagaimana Yang Berhormat Menteri boleh terus umum parlimen tidak boleh bersidang sehingga 1 bulan 8? Adakah bahawa darurat ini betul-betul akan ditamatkan pada 1 bulan 8? Kalau itu telah diputuskan oleh kabinet, apa maknanya lantik jawatan kuasa bebas menasihati agung ini? Kalau begitu tak payah lantik jawatan kuasa ni, biarlah tunggu sampai 1 bulan 8. Jadi besok itu saya kata sebagai menteri, bila buat kenyataan tu kena berhati-hati lah. Saya bila dia buat kenyataan itu, bagi saya 2 tekanan pada diri saya. Satu, kata di parlimen yang lebih 60 tahun, dan yang kedua bila dia mengatakan bahawa darurat hingga 1 bulan 8. Jadi itu saya terlibat dalam jawatan kuasa ini. Itu. Jadi saya rasa kalau menteri ini, kalau dia bagi alasan mengatakan bahawa parlimen ini tidak boleh bersidang kerana dalam darurat meluluskan ordinans dengan cepat. Maksudnya kalau darurat, bila parlimen tidak bersidang, bila ada ordinans dibuat
mana ada 4 ordinans tak saya yang dibuat. Ini betul. Kalau ini alasan ni munasabah bagi saya. Kalau ada parlimen nak luluskan bil ini, dia mengambil masa. Pasal saya ni congak paling cepat pun seminggu lagi. Kena bawa usul kat parlimen, kena masuk dalam senarai peraturan mesyuarat parlimen, kena bahas, lepas bahas pula peringkat dasar, bahas peringkat jawatan kuasa, luluskan, kemudian lulus kena bawa pula pergi ke Dewan Negara. Memang ambil masa. Tetapi bila dia darurat, bila buat ordinance, mudah. Hari ni kabinet buat keputusan, malam sembah kepada Ketua Agung, besok dah boleh warta lah. Mungkin 2 hari. Kalau ini dia bagi alasan dengan jelas. Ini mungkin rakyat boleh faham. Kenapa parlimen tak boleh bersidang? Ialah kerana nak mempercepatkan satu undang-undang, ordinance, supaya ordinance ini kena dipercepatkan, kerana nak diwarta dengan segera, nak dikuasakan dengan segera untuk mengatasi COVID-19. Dia orang clear. Sangat. Kalau itu alasan yang dibagi, sangat jelas. Orang boleh faham. Pertama. Yang kedua, patutnya diterangkan juga bahawa kalau mengikut artikel 150-9 yang nyatakan bahawa apabila parlimen bersidang waktu darurat ini, parlimen kena bersidang serentak, bukan serentak, bersama-sama. Artinya kalau parlimen sedang bersidang, akan bersidang dalam waktu darurat ini, kefahaman saya, dan juga bila saya tanya kepada pihak peguam negara pun, dia masuk 150-9. Boleh saya baca? Ya, saya baca. Ini dia ingat. Reporter pun faham. 150-9. Kita tahu darurat ni dibuat di bawah artikel 150-2B. Tapi dalam masa yang sama, kita kena baca sampai 150-9. Dia kata apa? Bagi maksud perkara ini, majlis-majlis parlimen hendaklah is monetary, share, hendaklah dikira sebagai bersidang hanya jika ahli setiap majlis itu masing-masingnya berhimpun bersama dan menjalankan urusan majlis itu. Apa maksudnya? Kalau kita kata dia ayat di sini ialah dia kata ahli-ahli majlis itu masing-masing berhimpun bersama. Majlis itu ada 2 lah, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Tapi kalau kefahaman saya, artikel 150-9, kalau parlimen bersidang sekarang ni waktu darurat, ahli Dewan Rakyat, ahli Dewan Negara kena duduk sama-sama sekali serentak. Dia tak boleh asing, tak boleh Dewan Negara lain, Dewan Rakyat tak boleh. Jadi kalau ini berlaku, mungkin bersidangan tak boleh buat dekat parlimen. Mungkin kena cari tempat lain lah, kat ICC kan, saya tak boleh dalam parlimen. Sebab ahli parlimen saja sudah ada 200 lebih, Dewan Negara lagi, ada beberapa ramai lagi. Jadi kalau di parlimen yang ada ni mungkin tak apa sesuai nak dibuat, sebagai contoh. Jadi kena mungkin cari tempat lain lagi kalau nak bersidang. Jadi maksud saya ialah, kalau alasan-alasan yang diberi itu munasabah, diterangkan mengenai artikel 150-9, diterangkan juga mengenai prosedur, berapa banyak how prosedur nak meluluskan, dipanggil ordinance, bagaimana nak meluluskan akta. Ordinance hanya bawah akta darurat, akta mesti bawa dalam parlimen. Kalau ini boleh dijelaskan, mungkin rakyat boleh faham mengapa parlimen tak boleh bersidang. Itu alasan lah yang agak munasabah. Janganlah bagi alasan kesihatan, mengatakan takut ahli parlimen yang umur 60 tahun tak boleh dijangkiti ke. Itu saya kata kenyataan yang betul dengkil lah kenyataan ni. Yang kena alasan-alasan yang cetik lah. Daripada segi perundangan pun kena jelas lah. Dan terangkan artikel 150-9. Jadi rakyat boleh yalah, rakyat boleh menimbang. Tapi saya sebagai ahli parlimen masih lagi mengatakan bahawa parlimen mesti bersidang dengan segera, kerana dalam parlimen saya sebagai ahli parlimen bukan saja nak membahaskan akta ataupun bil-bil yang dibentangkan dalam parlimen, tetapi masalah rakyat macam mana yang ditanya tadi. Macam mana keadaan nelayan saya, bagaimana masalah petani-petani di luar bandar. Jadi tugas ahli parlimen ni, kena ingat, bukan saja nak bahaskan bil, tapi membawa suara masalah rakyat yang saya kata
rakyat terdiri pada 3 lapisan. Rakyat luar bandar macam Penyegarang mungkin lain masalah dia. Separuh bandar mungkin lain masalah rakyat dia. Dalam bandar mungkin lain masalah dia. Jadi kalau parlimen tak ada bersidang, so bermakna tidak ada check and balance. Dan yalah, judiciary kita ada separuh of power. Kita tahu kita mendengar separuh of power. Kita ada judiciary, ada executive, ada legislature. Judiciary okey dalam macam biasa. Executive full power, legislature tak boleh. So legislature ni lah yang menjadi check and balance kepada executive sepatutnya. So tidak ada check and balance. Jadi kesimpulannya saya minta menteri tolong bila dalam kenyataan beri kenyataan dengan berhati-hati dalam memberi kenyataan supaya boleh meyakinkan rakyat. Kerana kalau kerajaan marah dan kerajaan Perikatan Nasional ini terbabit saya, sebab saya salah satu anggota menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi saya berhak untuk memberikan saya punya prinsip. Walaupun saya anggota Kerajaan Perikatan Nasional, bagi saya kalau betul saya kata betul, kalau tak betul saya kena tegur bagi pandangan saya.